Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini cikgu nak sambung kepada subtopik kita yang seterusnya. Sambungan daripada bab yang sama, masih dalam bab yang sama iaitu pengangkutan. Kita dah bergerak lambat sikit. So, sepatutnya hari ni cikgu nak buat Google Meet tapi disebabkan tinggal setengah jam je waktu kita. Jadi cikgu rasa dengan cara ni lebih menjimatkanlah. So, kita akan tengok kepada subtopik 3.4 pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, jadi, masing-masing boleh rujuk buku teks muka surat 102. Ya. Bukan setakat manusia je ada sistem pengangkutan sendiri. Tumbuhan juga. Tumbuhan ni merupakan organisma kompleks. So, dia akan mempunyai dia punya pengangkutan sendiri dalam tumbuhan. So, kita nak tengok bahagian apa yang terlibat dan proses apa yang terlibat dalam pengangkutan bagi tumbuhan. Okey, yang pertama sekali kita kena tengok dulu apa dia keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. Kenapa tumbuhan ni dia perlunya sistem pengangkutan? Untuk mengangkut apa sebenarnya? Adakah tumbuhan ada darah macam manusia, macam haiwan? Tak ada kan? So awak pun selama ni dah tahu tumbuhan ni dia memerlukan apa? Dia memerlukan cahaya untuk buat fotosintesis. Okay? Dia memerlukan air. So itu adalah bahan-bahan yang terlibat bagi pengangkutan dia dalam tumbuhan. Maknanya bahan tersebut perlu diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan melalui apa? Okay, so kita tengok. Okay, so yang pertamanya apa keperluannya bagi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. So air datangnya daripada bahagian akar tumbuhan. So awak kena ingat air ini bahagian akar maknanya dia berada di bawah. So, daripada bawah nak naik ke atas itu perlunya satu sistem pengangkutan. So, daripada air dan garam mineral ni perlu diangkut ke semua bahagian. Jadi, semua bahagian tumbuhan akan dapat nutrien. Okay. Kemudian, air juga diperlukan untuk fotosintesis dan kesegahan sel. So, awak ingat kembali apa dia maksud segah sel ni? Dah pernah dengar kan tajuk respirasi? Macam mana sel itu segah, apa yang dikatakan sel segah. Maknanya dia berada dalam keadaan yang air yang penuh dengan air lah. Maksudnya dia boleh mampu buka stoma tu. Okey, kemudian air juga digunakan dibebaskan melalui stoma dalam proses. Ini proses yang paling utama, namanya adalah proses transpirasi. Okay. Seterusnya, daun melakukan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Okay, glukosa ini merupakan makanan. Okay, makanan bagi tumbuhan. Dalam term kita yang paling mudah nak difahami, makanan lah untuk dia, kanji. Sebelumnya awak belajar fotosintesis menghasilkan kanji, tapi sekarang kita tak guna term kanji tu, kita guna term glukosa. So, glukosa ini juga terlibat dalam sistem pengangkutan yang mana dia diangkut ke bahagian lain pokok, okay, seperti batang dan akar untuk digunakan dalam respirasi sel. So, sekarang ni fotosintesis berlaku di bahagian daun. So, dekat bahagian daun ni akan terhasilnya glukosa. Jadi, glukosa ni tak bolehlah dia nak kumpul aja dekat sini. Jadi, dia perlukan satu sistem pengangkutan yang boleh membawa glukosa ini turun ke batang dan akar. Melalui apa? Yang itu kita akan tengoklah nanti. Okey. Sebelum tu, ini adalah satu sistem ataupun satu proses. Proses yang berlaku apabila tumbuhan kehilangan air. Okay, ini adalah proses yang berkaitan dengan pengangkutan air dalam tumbuhan. Namanya adalah proses transpirasi. So, transpirasi ni apa? Proses kehilangan air di dalam bentuk wap air dari permukaan daun
ke udara melalui penyejatan. So, saya percaya awak pernah dengar term transpirasi ni kan. So, refresh kembali kenapa awak belajar mengenai transpirasi, sebab dia ni terlibat dalam pengangkutan air. Yang mana dia menyebabkan kehilangan air di dalam bentuk wap air. Maksudnya daripada daun hilang ke persekitaran, air tersebut hilang ke persekitaran melalui proses penyejatan, itu namanya adalah transpirasi. Okey, transpirasi juga menghasilkan daya tarikan terhadap akar supaya dapat menyerap air dan garam mineral dalam tanah. Dan selain itu, transpirasi juga memberi kesan penyejukkan kepada pokok. Okey, so ini adalah kegunaannya proses transpirasi. Penting proses transpirasi ni adalah satu proses yang mana dia membantu akar menyerap air, okey, dan juga memberi kesan penyejukan. Yang paling utama dia adalah membantu kehilangan wap air daripada permukaan daun ke persekitaran. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 102. Ni macam mana proses transpirasi itu berlaku dan macam mana berlakunya penyerapan air di dalam tumbuhan. Okey, semua melibatkan ini apa ni? Yang ni dah pernah tengok sebelum ni, namanya adalah stoma, stoma pada daun, Okey, so kehilangan air ini berlaku di stoma, melalui liang stoma. Kehilangan air berlaku di liang stoma. Kemudian air juga diserap, daripada tanah, daripada akar ni diserap masuk, terus kepada batang dan daun. Itu adalah pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, seterusnya kita nak tahu apa dia faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, kadar transpirasi, apa dia faktornya? Ada 4 faktor. Macam mana boleh mempercepatkan transpirasi ataupun melambatkan transpirasi ini daripada berlaku. So, yang pertamanya adalah untuk keamatan. Faktornya adalah keamatan cahaya. Okey, keamatan cahaya ni maksudnya apa? Dari segi pencahayaan lah yang berada dekat sesuatu kawasan tu. So, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. So, keamatan cahaya dekat sini dia tak sebutkan cahaya tu mesti datang dari matahari ke, lampu ke, apa ke kan. Setiap keadaan ataupun cahaya yang ada itu akan mempengaruhi transpirasi, kadar transpirasi yang berlaku pada daun. Okey, yang kedua faktornya adalah suhu. Okey, suhu yang tinggi, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. So, dekat sini keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi tinggi. Suhu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. Maksudnya keadaan semakin panas, semakin tinggilah kehilangan air melalui stoma. Kemudian pergerakan udara. Okey, ini faktor yang ketiga, pergerakan udara. Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar respirasi. Okey, pergerakan udara ataupun angin lah. Angin yang terdapat dekat sesuatu kawasan. So, semakin tinggi atau semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, semua graf menaik. And last one, kelembapan udara. Semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar respirasi. Okey, so maknanya semakin rendah, rendah udara dia punya dari segi kelembapan. Okey, kelembapan ni maknanya keadaan mungkin waktu hujan, so dia berkait dengan suhu jugalah. Semakin rendah kelembapan udara, maka akan menjadikan kadar transpirasi semakin tinggi. So, antara keempat-empat faktor, kelembapan udara ni dia mempunyai berlawanan. Rendah kelembapan udara, maknanya keadaan persekitaran tu lebih sejuk,
Maknanya keadaan persekitaran tu kurang lembap, maknanya panas lah, ataupun kering. Kering maknanya semakin tinggi kadar transpirasi. Bila keadaan suatu tempat tu lebih sejuk, kelembapan udaranya tinggi, maka kadar transpirasinya berkurang. Okay, ini ulangan semula apa yang saya dah jelaskan tadi. Semakin laju pergerakan udara, maknanya angin yang terdapat ni. So, angin laju, tinggi kadar transpirasi. Ini yang dipanggilkan kelembapan udara. Cuaca yang panas ataupun keadaan yang kering akan mendorong kepada kadar transpirasi yang tinggi. Ataupun semakin rendah bila keadaannya suatu tempat tu lebih sejuk ataupun cuaca tengah hujan waktu tu, so kadar transpirasi akan rendah. Gitu. Okey, ini satu lagi term yang kita panggil gutasi. Okey, gutasi ataupun bahasa lainnya adalah perlembakan. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan gutasi ini adalah proses kehilangan air sama melalui daun, tapi dia hilang dalam bentuk cecair, bukan wap air, cecair melalui satu ruangan ataupun satu liang pada pinggir daun, namanya adalah hidatot. Hidatot. This is so important. So paling penting lah nak ingatkan apa dia gutasi atau perlembakan ni. Air hilang dalam bentuk cecair melalui hidatot. Hidatot ni pada daun. Dan kebiasaannya berlaku pada waktu malam ataupun ketika kelembapan udara yang tinggi. Waktu lembap. Waktu cuaca lembap lepas hujan. So akan berlakunya gutasi. Kalau awak ingat waktu awak belajar tajuk respirasi mengenai proses osmosis yang berlaku pada daun. Keadaan daun yang jadi segar dan satu lagi tu dia jadi lurus dan flasid kan. Awak tanya cikgu, mana air tu pergi? Air keluar daripada daun. So air itu pergi mana? Inilah prosesnya gutasi ni. Air akan keluar dari hujung-hujung liang daun yang dipanggil hidatot tu. So pada waktu malam, awak tengok pada waktu malam air akan keluar kan. So menyebabkan stoma tertutup. Pada kelembapan udara yang tinggi, stoma tertutup. So pada waktu itu air akan keluar melalui hujung daun. So ini bukan embun. Ini keadaannya berbeza dengan titisan embun. Embun itu adalah terhasil daripada kondensasi wap air daripada atmosfera. Jatuh pada daun. Dia tidak ada kaitan dengan kejadian pertukaran air ataupun pengangkutan air dalam daun. Itu embun. Embun tu daripada kondensasi persekitaran. Tapi gutasi atau perlembakan ni berlaku disebabkan air ini keluar sendiri pada hujung-hujung daun. Dan kebiasaannya kadang-kadang tak boleh nak dibezakan lah antara embun sebab lebih kurang sama je kan. Awak akan nampak ada air dekat hujung-hujung tumbuhan. So biasanya orang akan anggap itu embun. Tapi bila keadaan berlaku pada waktu malam, itu namanya adalah gutasi ataupun perlembakan. So ini adalah jawapan kepada pelajar yang pernah tanya cikgu apa yang berlaku pada air yang keluar daripada stoma tu yang menyebabkan stoma tertutup. So inilah yang berlaku. Sekian jadi cikgu berhenti sampai situ dulu sebelum kita masuk kepada berkas vaskular ini di dalam kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. Cikgu harap boleh siapkan latihan selepas apa yang cikgu sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.